Walaon-walaon hari ni. Kenapa yang diorang ni marah sangat dengan kerajaan hari ni? Bila siasatan dibuka terhadap jerung-jerung besar ni, Tun Datuk Seri Tan Sri ni, dia orang pula yang menggelupu. Dulu bila kerajaan lembut, kerajaan takut nak siasat jerung-jerung besar ni, dia orang kata kerajaan berani siasat anak-anak ikan dia. Hari ni bila kerajaan berani siasat jerung, dia orang marah pula. Dia orang kata ini adalah political move. Ini adalah siasatan yang bermotif politik nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hampa tak rasa pelik ke? Sebab apa dan mengapa kali ni dan 2023 yang berlaku di dalam SPRM, yang berlaku di dalam polis, yang berlaku di dalam setiap kementerian-kementerian, pelbagai pertuduhan diadakan. Soal projek, soal rasuah, soal pengarah-pengarah, kan? Soal rasuah-rasuah di dalam polis, di dalam SPRM, di dalam agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian. Dan sekarang ni pula tumpu kerajaan, usaha kerajaan mencari jurung-jurung. Dan SPRM malah dapat bukannya hanya rasuah, daripada segi dadah, daripada segi pengubahan wang haram. Ni SPRM sekarang ni alhamdulillah terbuka luas. Selepas apabila dapat seorang pemimpin yang betul-betul bertegas mencari perasuah, mencari jurung-jurung, bukan semata target Perdana Menteri je dapat. Di luar target Perdana Menteri pun dapat. Daripada segi paling sedih kali adalah rasuah dan dadah. Bukan rasuah saja, mencuri. Mencuri, mengkayakan anak-anak, mengkayakan menantu, mengkayakan isteri, suami lah, apa bla bla semua. Sanggup buat apa saja, terima duit haram, terima ni, tapi duk kononnya dialah yang terpaling Melayu, terpaling memperjuangkan Melayu. Cara tu pun ada nak bakbik hampa. Padahal inilah, pada aku kalau hampa tanya aku terpaling teruk lah. Aku nak mencarut sekali tak syok pula kita ada dalam video ni kan. Tapi alhamdulillah lah, SPRM stage by stage dapat jumpa jerung by jerung. Pelbagai jerung ada di dalam negara kita. Dan bekas-bekas Perdana Menteri, anak-anak bekas Perdana Menteri, anak-anak bekas Menteri, isteri bekas Menteri, anak-anak bekas Menteri, lepas tu isteri bekas Perdana Menteri pun kita dapat macam-macam. Alhamdulillah. Inilah satu kejayaan kerajaan hari ini. Dan penjawat awam di bawah kerajaan hari ini. Segala projek-projek yang mana dulu dibagi secara direct nego, yang dibagi secara direct saja, tak perlu masuk tender apa semua. Sistem tu kerajaan dah baik pulih. Kerajaan 100% dengan membuka open tender kepada semua projek. Why? Kenapa kerajaan fokus daripada segi tender? Kenapa kerajaan tak bagi direct nego? Sebab disebabkan direct nego, kerajaan dan negara rugi. Kewangan kerajaan rugi. Tetapi apabila kerajaan buat open tender, kerajaan dapat menjimatkan bukan sikit-sikit anak, ratus juta dan bilion kerajaan boleh menjimatkan. But of course, antara syarikat ni dia akan mempersembahkan dia ataupun dia akan bagi harga-harga dia. Dengan kemampuan projek tu, dengan keuntungan syarikat tu, mereka akan berlawan harga untuk nak mendapatkan projek tu. Itu adalah satu penyebatan. Kalau direct nego, syarikat tu dia tahu dia dah confirm dia akan dapat projek tu. Bila dia sebut 1 bilion, okey, kerajaan pun terus luluskan 1 bilion. Senang saja. Tapi apabila open tender, dia akan berlawan sesama mereka. Jadi tak apa, aku nak bawa dengan hampa bersama Wan Abdul Hadi soal ni, walaupun terlalu marah kerajaan buru jerung-jerung. Kenapa mereka marah pada? Mereka kata mereka nak hapuskan rasuah, mereka nak hapuskan penyakau-penyakau. Tapi tiba-tiba kerajaan dah buru perasuah, dah buru penyakau-penyakau, tapi mereka marah kepada kerajaan. Why? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Okey, hari ni korang tak rasa pelik ke? Bila kerajaan hari ni begitu committed lah. Kita tengok SPRM sangat committed. Pihak berkuasa hari ni memang terlalu, orang panggil apa, terlalu
kuatlah kerja keras, buru, jerung-jerung. Bukan lagi Ya. anak ikan lagi jerung. Ikan jerung dah diorang tarik Jerung hari ni, macam diorang ni. buru yang atas dah ini, tak main dah bawah dah, tak main dah anak-anak ikan bawah, tak ada dah. Ini tak kira kau pangkat apa, kau Tan Sri ke, kau Tun ke, Gelap sikit. kau Datuk Seri ke, kau kabel besar mana pun, selama ni kau rasa kau untouchable, tak ada. Hari ni kau tak untouchable sangat dah pun. Kau buat salah, kau tunggu SPRM sampai depan pintu. Tapi tu bukan isu dia. Yang aku pelik hari ni adalah walak-on hari ni. Kenapa yang diorang ni marah sangat dengan kerajaan hari ni? Bila siasatan dibuka terhadap jerung-jerung besar ni, Tun Datuk Seri Tan Sri ni, dia orang pula yang menggelupu. Kenapa? Dulu bila kerajaan lembut, kerajaan takut nak siasat jerung-jerung besar ni, dia orang kata kerajaan berani siasat anak-anak ikan dia. Hari ni bila kerajaan berani siasat jerung, dia orang marah pula. Dia orang kata ini adalah political move. Ini adalah siasatan yang bermotif politik, nak matikan karier orang Melayu dan sebagainya. Walaupun kalau korang tak sokong kerajaan daripada segi tak sokong, tak sama dengan ideologi politik kerajaan pun tak ada masalah, tak payah pun, tak apa. Tak hamak pun. Tapi dalam isu ni, dalam isu bila SPRM buru anak Tun Daim dan sebagainya sebab ada salah laku dan sebagainya, sepatutnya bersamalah dengan kerajaan, bersamalah dengan pihak berkuasa ni. Orang yang selama ni bawa lari harta negara ni berbilion ringgit ni, patutnya bila kerajaan buka siasatan ke atas diorang ni, kurang-kurangnya walaupun sokonglah kerajaan. Tak nak sokong daripada segi politik pun, tak nak bersama dengan kerajaan sokong secara peribadi pun tak apa, sokonglah usaha yang kerajaan buat ni. Ini tak habis-habis kau nak bawa isu ni jadi isu politik pula. Okey. Sedangkan kerajaan suruh isytihar harta je pun, bukan suruh buat apa lagi pun, itu pun nak menggelupur sampai tahap macam ni dah. Takut apa? Apa ni? Tolonglah walaupun. Okay, cubalah fikir sikit. Aku pelik kadang-kadang dengan korang semua ni. Okey, geng. Apa mereka nak takut? Dah, bukan main lagi. Hampa tengok ni, aku sertakan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan daripada Parti PAS, daripada pimpinan Parti PAS, desak kerajaan Barisan Nasional, kerajaan-kerajaan sebelum ni, minta siasat kekayaan Mahathir, siasat kekayaan anak-anak Mahathir, macam mana anak-anak boleh kaya gila-gila punya. Bukan main. Sekarang, tiba-tiba jadi pembangkang Tun Dr. Mahathir main menggunakan Parti PAS, tapi mereka tak sedar kata Mahathir nak gunakan mereka. Tiba-tiba membela mereka buat dah. Kerajaan hanya siasat macam mana hang boleh kaya. Dan kerajaan dia dan agensi kerajaan SPRM minta hang maha kaya, anak hang tu kaya gila punya, dan bekas menteri tu kaya gila punya, ada aset kekayaan, ada bangunan yang berharga 2 bilion. Lebih 2 bilion, dan ada bank di luar negara. Di Indonesia ada, tapi dalam Malaysia dia tak berani bawa. Kalau dia bawa bank tersebut masuk ke dalam Malaysia, kantoi lah. Jadi biar dia buat projek di luar-luar aja supaya orang tak tahu kata dia tu kaya. Kenapa? Sepatutnya hampa yang katanya hampa ni parti yang terpaling Islam lah sangat, terpaling Melayu lah sangat, sepatutnya bersetujulah. Sebab pimpinan hampa pernah desak kerajaan sebelum ni, siasat puak-puak ni, siasat Tun Daim, siasat Tun Dr. Mahathir. Sekarang hampa pakat jadi munafik ke apa? Munafik hakiki. Macam tu lah. Sekarang apabila Tun Dr. Mahathir bagi seketui, bagi gaji, bagi sabit rupa yang macam berbayar apa semua, jadi setan bisu lebih. Berapa banyak pimpinan PAS jadi setan bisu. Setan bisu nak ambil gambar. Dulu bukan main lagi siasat kita menentang Mahathir, ini perlembagaan penjajah, ini Mahathir BM mengekalkan perlembagaan penjajah. Kafir, tak baca Quran, tak tahu hadis. Lebih baik Cina DAP lagi baca Quran, lagi baca hadis. Sekarang apa yang dia kata tu, kalau DAP buat semua jadi tak betul. Biadab puak-puak ni, kurang ajak puak-puak ni. Mereka dah jadi setan bisu. Apabila mereka jadi setan bisu, mereka jadi lupa habis. Hidup dan mati mereka lupa. Yang penting mereka nak kuasa saja. Mereka nak hadiah awang makan gaji buta saja. Mereka nak hadiah awang jadi duta khas bertaraf menteri saja. Itu je yang mereka nak. Itu je hajat mereka. Itu je keinginan mereka. Itu je kehendak mereka. Perjuangan kepala apa? Cuba apa tengok. Waktu mereka menjadi perdana, waktu mereka jadi kerajaan, berapa banyak kertas siasatan yang dibuka.
Berapa banyak tindakan-tindakan hak yang diambil? Berapa ramai yang mereka siasat? Tak ada. Tak ada arahan daripada Perdana Menteri ketika itu. Waktu zaman Ismail ke, zaman Muhyiddin ke, zaman PAS yang ada di dalam kerajaan. Berapa banyak siasatan hak yang mereka buat? Ha? Kita nak tanya balik. Berapa banyak siasatan yang mereka buka terhadap Mahathir ke, anak-anak dia, cucu dia ke, apa ke, siapa-siapa ke? Berapa banyak? Tak ada. Kita tak dengar langsung. Bila Anwar naik jadi kerajaan, kita boleh tengok. Yang Mahathir ni nak abang pergi ke apa? Yang dia disiasat tu, salah satu puncanya, dia pergi saman Anwar Ibrahim. Apa hal hang pergi saman Anwar Ibrahim? Bila hang saman Anwar Ibrahim di atas ucapan Anwar Ibrahim di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat 2022, dia saman disebabkan ucapan Anwar katakan ada bekas Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan mengkayakan anak-anak. Atas kenyataan tu je, ucapan Anwar Ibrahim yang tu je, Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. So Anwar Ibrahim terpaksa sertakan bukti lah kepada mahkamah sepanjang proses saman ni. Bila dah serah kepada mahkamah, macam mana Mahathir mengkayakan anak-anak, dan tambah pula Anwar Ibrahim sertakan bukti sewaktu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So semuanya jawapan-jawapan bukti ada di hujung jari Anwar saja. Sebab Anwar sekarang ni kekuasaan dia, betapa kukuhnya bukti yang Anwar dapat sertakan, sebab dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan, dia segalanya bukti ada di hujung jari dia saja. Dia boleh hantar peguam dia ataupun hantar penyawat orang, tolong print statement balik tahun 80-an, tolong print balik tahun 1997, tolong print balik statement yang 1995, waktu zaman di bawah pemerintahan Mahathir. Boleh ya. Apabila dia saman Anwar Ibrahim sertakan bukti, dan orang yang dapat bukti itu pergi buat laporan SPRM, macam mana dia mengkayakan anak-anak. So, of course lah, dia siasat dah sebab bukti ada. Okay? Of course lah, bila sampai ke SPRM, kenalah ikut stage by stage. Satu persatu SPRM keluarkan kenyataan istihar harta. Mana mai kekayaan hang. Sebab tu SPRM suruh anak Mahathir istihar harta daripada dia umur 20. Daripada tahun 80-an, daripada tahun 81. Anak Mahathir, Mirzan Mahathir kena istihar aset daripada tahun 81 hingga 2024. Hanya nak buat teruk. Kalau betul-betul satu sen hang tak ambil duit rakyat, hang nak takut apa? Istihar je lah. Hang nak takut apa? Wahai Mahathir, wahai anak-anak Mahathir, wahai Tun Naim, kalau hampa tak ambil duit rakyat dan duit negara, hampa nak takut apa? Inilah ni helah-helah yang sedang dimainkan. Mereka nak tutup kesalahan mereka. Mereka nak tutup apa kesalahan yang pernah mereka buat, ataupun mereka nak tutup kesalahan pertuduhan yang sedang berlangsung di mahkamah ataupun di SPRM. Mainkanlah isu-isu Melayu. Mainkanlah isu-isu bangsa, isu-isu agama. Yang paling mangkangnya yang parti PAS ni. Dulu, kononnya perjuangkan negara, ni martabat negara, kedaulatan negara. Sekarang jadi hipokrit. Jadi setan bisu nak abang tengok apa. Inilah wajah-wajah parti PAS. Demi kuasa. Demi nak dapatkan tempat. Demi nak dapatkan kekuasaan. Sebab hipokrit lah ada di dalam perjuangan parti PAS ni. Ada yang betul-betul tulus, ikhlas demi agama, demi bangsa, demi negara. Demi raja-raja Melayu yang mana ikhlas alhamdulillah, tapi sebab ada segelintir yang tak ikhlas, yang demi kepentingan kuasa, demi kepentingan yang tersorok di dalam hati, demi nak dapatkan kekayaan, kekuasaan, demi nak dapat pencen, demi nak dapat macam-macam, dia tak ikhlas. Sebab itulah Allah tak izinkan siapa yang bersama dengan PAS menang pilihan raya. Allah tak izinkan. Kalau betul-betul PAS tu perjuangan dia betul-betul tulus ikhlas, Allah akan menangkan dia daripada tertubuhnya parti PAS. Sebab segelintir di dalam PAS, hati pimpinan-pimpinan PAS tu yang tak ikhlas, yang ada kepentingan berpolitik demi berkepentingan, sebab tu Allah tak izinkan. Sebab menghukum takfiri yang dibuat di dalam parti PAS. Sebab tu kan. Amat-amat bahaya parti PAS. Jujur cakap, sangat-sangat bahaya di dalam parti PAS. Dia berpolitik menunggak agama, menggunakan agama dengan mewajahkan agama. Dia di dalam parti dia letak
wajah imej maruah agama ke parti dia. Apabila dia buat sesuatu benda yang buruk, agama Islam yang akan terkesan, agama Islam yang akan malu. Sebab apa? Perbuatan parti dia. Sebab orang bukan Islam ingat, tengok PAS, terbayang Islam, terbayang agama Islam. Dan apabila PAS buat benda-benda tak elok, terus orang bukan Islam, inilah Islam. Tengok, sedekah sudah jadi rasuah sudah jadi sedekah sehingga tahu. Sebab tu orang-orang bukan Islam ni, dia cukup takutnya terhadap agama Islam. Tambah-tambah kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh hadi awam. Terlalu resis, terlalu dia bawa budaya-budaya Taliban. Malu lagi. Malu. Kita ada parti politik yang penunggang, menerakakan orang, tunggang Islam, tunggang segala-galanya demi kepentingan politik, demi kepentingan diri sendiri. Amat-amat memalukan, malah amat-amat merosakkan agama Islam. Macam mana hampa kata hampa parti perjuang agama? Perjuang agama perlu ada kerja dakwah. Bila berdakwah ni, cara dakwah untuk nak menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap Islam. Tapi apabila hampa buat politik kebencian, politik menerakakan orang, sedangkan hang nak tarik orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam dan mendapatkan syurga untuk orang bukan Islam tu, tapi orang Islam sendiri pun hang menerakakan, hang mentakfirikan ataupun hang memunafikkan orang. Amat-amat merosakkan agama Islam puak-puak ni. Jadi kita wajib hapuskan parti PAS, wajib bubarkan parti PAS, wajib pupuskan apa yang ada di dalam parti PAS ni. Cara budaya. Jangan sesekali cara dan budaya ni dibawa masuk ke dalam parti-parti yang ada di dalam kerajaan dan juga di dalam parti-parti lain. Amat-amat merosakkan. Jadi kita wajib tolak, kita wajib buang parti PAS ni, buang sejauh-jauhnya. Jangan bagi ada di dalam negara kita. Sebab inilah dia akan mewujudkan perpecahan. Dia nak asingkan antara orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Dia nak mengasingkan antara Cina dan juga Cina mu'alaf. Dia nak asingkan antara India dengan India mu'alaf. Dan dia nak asingkan segalanya. Tapi dia kata inilah perjuangan Islam dia. Islam perpecahan, Islam teruk puak ni. Apabila sesuatu siasatan terhadap Mahathir ni tidak menguntungkan dia, tidak menguntungkan nama dia, tidak menguntungkan parti dia, sebab tu puak-puak dia lawan. Sebab tu tak ada sekong pun ahli-ahli parlimen daripada parti PAS, Parti Islam Se-Malaysia yang menyokong tindakan kerajaan hari ini, siasat puak-puak maha-maha kaya ni, yang bekas Perdana Menteri, bekas menteri yang menjadi kaya. Tak ada sekong pun menyokong. Malah melawan lagi tindakan kerajaan hari ini. Oh, ini kezaliman, itu ini apa semua. Tambah-tambah diturunkan kepada walaun pakat-pakat jadi mangkak, jadi tak boleh fikir terus. Sebab apa? Kerajaan siasat puak-puak ni. Dulu bukan main minta kerajaan BN, Barisan Nasional UMNO sebelum ni. Siasat Mahathir. Tiba-tiba hari ni dia jadi munafik. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Aku cukup marah dengan parti PAS ni. Cukup munafik parti PAS ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.